Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi dan Ustaz Mahdi Syahrudin, saya mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita menyambung pada tafsir dalam surah Taha, manusia ayat 133 hingga ke penghujungnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih aw lam ta'tihim bayyinatu ma fi as-suhufil ula. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Rabbnya, dan apakah belum datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata dari apa yang tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu? Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ni kalau kita baca dalam Quran Wakaf Ibtidak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, satu panduan yang telah pun digariskan oleh Syekh Qura Maliziyin Tan Sri Datuk Hasan Azhari dan puteranya Profesor Dr. Abdul Rauf. Kita dapat lihat di sini ada tempat berhenti yang dibenarkan. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu. Kita berhenti di situ, kemudian sambung yang berikutnya. Berhenti di situ dan boleh mengambil ayat selepasnya. Rabbana, kerana ayat sudah sempurna, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Boleh tuan-tuan lihat dalam Quran Wakaf Ibtidak, satu panduan yang sangat menarik bagi kita membaca Al-Quran yang tidak bersalah. Kalau tak, kita ni baca Al-Quran macam orang Melayu sebut, saya minum teh Cina di bawah tangga. Padahal yang maksudkan saya minum teh Cina di bawah tangga, tapi kerana wakaf kita tak tepat, maknanya lari dan sekaligus kita menempah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah panduan yang telah digariskan oleh para ulama dalam bab berhenti wakaf yang betul. Jadi di sini disebut, tentulah mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utuskan seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah masing-masing di kalangan kita ni menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian. Maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempah jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Laula ni kalau kita pelajari bahasa Arab, ia bermaksud tidak. Ia adalah satu huruf tahdid. Tahdid ni maknanya anjuran, dorongan untuk terjadinya sesuatu setelah disebutkan huruf itu. Jadi ini adalah satu bentuk dorongan. Dan kalimah, apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu? Ini sebagai hal, tuan-tuan, iaitu mereka mengatakan dan keadaannya bahawa bukti nyata telah datang kepada mereka dan bertulis dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan pertanyaan di sini sifatnya ingkar. Ini adalah satu bentuk istifham yang mutawbih. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, istifham ni kalau kita belajar bahasa Arab ada berbagai-bagai bentuk. Istifham ni dalam satu uslub insya, kita belajar bahasa Arab, dia di sudut balaghahnya membawa berbagai-bagai maksud. Kadang-kadang istifham itu terkeluar daripada makna aslinya kepada makna lain yang hanya dapat diketahui daripada siyak al-ayah. Kadang-kadang maksud dia nafi, iaitu meniadakan. Kadang-kadang maksud dia ingkar. Kadang-kadang maksud dia taqrir. Kadang-kadang maksud dia taubih. Taubih ni celaan. Kadang-kadang maksud dia ta'zim, untuk membesar-besarkan. Kadang-kadang makna tahqir. Tahqir ni makna menghina.
Kadang-kadang istibta' ni maknanya melemahkan. Kadang-kadang maknanya ta'ajjub makna merasa hairan, nak menunjukkan keheranan. Kadang-kadang bahasa Arab besok istifham ni tuan-tuan di taswiyah makna menyamakan. Kadang-kadang maknanya tamani maknanya mengharap satu benda yang mustahil boleh dicapai. Kadang-kadang tashwiq ni maknanya merangsang. Ini tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Kalau kita lihat maknanya redaksi istifham ni dengan makna yang berbeza-beza. Ini kalau kita pelajari bahasa Arab, kita lihatlah tuan-tuan bagaimana digunakan kaedah pendekatan ni. Istifham tu sendiri, kita kalau belajar setakat belajar nahwu, belajar saraf tidak memadai tuan-tuan boleh kalau sekalian. Belajar nahwu saja tak cukup. Dia jadi adah ke, jadi isim ke, jadi harf ke, istifham tu sendiri. Tapi maksud yang terdapat di sebaliknya ni perlu dicakupi oleh balaghah. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, tak lain dan tak bukan persoalan yang ditujukan itu untuk satu bentuk penghinaan. Satu bentuk persoalan yang nak menampakkan awalam ta'tihim bayyinatu ma bis suhufil ula. Ini istifham maksudnya taubikh wa taqri'. Ini kata para ulama, contohnya dalam tafsir Al-Bahrul Muhit oleh Abu Hayyan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, Allah masih lagi menceritakan golongan musyrikun yang menuntut memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi Allah Taala berfirman di sini mengkhabarkan tentang orang musyrik yang telah diberi perhiasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan lelaki dan perempuan, kehidupan dunia, tetapi mereka tetap dalam syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan. Dan mereka ni berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami? Mengapa Muhammad SAW ni tidak mendatangkan bukti supaya kami dapat melihat, mengetahui dengan jelas, menunjukkan bukti yang nyata seperti unta Nabi Saleh, tongkat Nabi Musa? Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak bawa bukti-bukti yang contohnya yang boleh kami minta, seperti memindahkan gunung ganang yang ada dekat Mekah ni? Ini golongan musyrikun punya permintaan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Mereka minta benda-benda yang saja nak menyakiti hati Nabi SAW. Nabi-Nabi ni digunakan mukjizat oleh Allah SWT. Kalau kita belajar dalam bab akidah, mukjizat ni fungsinya untuk membuktikan kebenaran para Nabi. Jadi benda yang luar biasa ni terjadi pada mereka untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar merupakan utusan Allah SWT. Walaupun mukjizat ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia maksud melemahkan, tapi dari segi agama, ia sama sekali tidak maksud untuk melemahkan. Mukjizat yang ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul ni maknanya satu benda yang tak dapat dibuat oleh orang yang ada pada masa itu. Kalau mukjizat ni diberikan kepada para Nabi, karamah diberikan kepada para ulama, para salihin di kalangan para sahabat Nabi SAW sendiri. Sebagai contohnya kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang khutbah di Madinah. Tiba-tiba saja Sayyidina